Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamim Zaki bin Harun, nombor matrik 056269. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan marhalah yang kedua, iaitu marhalah takwin, di mana mm, kumpulan kami akan membincangkan berkenaan dengan faslun awal dan juga faslun sani. Di mana faslun awal iaitu ta'arif marhalah wa tahdidu ab'adiha. Faslun sani tabi'ah al-marhalah wa mutatalibatiha. Seterusnya kita masuk kepada isi kandungan, iaitu terbahagi kepada 4 perkara. Yang pertamanya ialah ta'arif bil marhalah, ta'arif marhalah takwim. Yang kedua, tahdidu ab'adiha al-marhalah, silibus marhalah takwim. Yang ketiga, tabi'ah marhalatut takwin wa mutatalibatiha, ciri dan tuntutan dalam marhalah takwim. Manakala yang keempat, mutatalibat al-marhalah, keperluan marhalah takwin. Sebelum saya meneruskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu marhalah takwin, saya akan menerangkan sedikit tentang apa yang telah kita belajar dalam marhalah ta'arif secara ringkas. Di mana marhalah ta'arif ini adalah satu proses dalam membina para pendakwah. Bagaimana mereka ni, kita nak melahirkan mereka ini, para pendakwah ini, da'i di dalam dunia Islam yang lebih mencabar ini. Iaitu kita nak mereka ini lebih berkaliber untuk meninggikan lagi kalimah Allah SWT. Dan secara ringkasnya, iaitu dalam marhalah ta'arif ini adalah kita nak melahirkan para pendakwah ini seramai mungkin, para pendakwah ini, untuk mereka ini berdakwah dalam masyarakat umum. Kalau dalam marhalah takwin ini adalah kita ni nak melahirkan para murabbi kepada pendakwah tadi. Iaitu kita nak melahirkan guru kepada pendakwah-pendakwah tersebut, untuk mereka ini berdakwah kepada masyarakat umum. Jadi analogi yang saya boleh gambarkan adalah dalam universiti, kita ada lecturer, kita ada pelajar. Di sini kita nak melahirkan lecturer tersebut, pensyarah tersebut, untuk mereka ini mengajar kepada para pelajar, dan seterusnya para pelajar ini akan berdakwah kepada masyarakat umum. Itulah sedikit analogi yang boleh saya gambarkan. Okay, seterusnya kita sambung dengan marhalah takwin, iaitu muka surat yang ke-300 dalam kitab okay, At-Taqdim. Wa idza kanat marhalatu at-ta'rif tarfa' bi sifatiha allati arafat al-Islam, qawaidiha wa usuliha wa adabiha wa minhajiha wa nazamiha, wa ta'ahallat at-tahyilu lijayyid ila marhalah at-takwin. Fa inna hadhihi al-marhalah at-tamthil al-mahdun alladhi yarba fihi al-afradu al-mukhtarun tarbiyah al-islamiyah mutakamilah. Okey. Wa idza kanat, sesungguhnya marhalah ta'arif ini iaitu menganjak revolusi, tarfa' bi sahwatiha allati arafat al-Islam, iaitu untuk memperkenalkan Islam, qawaidiha, kaedah-kaedahnya, wa usuliha, usul-usulnya, wa adabiha, adab-adabnya, wa minhajiha, manhajnya, wa nazamiha, undang-undangnya, wa ta'ahallat at-tahlil al-jayyid, iaitu untuk membuat persediaan rapi ilal marhalah at-takwin, untuk mereka ni, untuk melahirkan para pendakwah ini dalam marhalah takwin. Fa inna hadhihi marhalah at-tamthi' al-mahdun, sesungguhnya marhalah ini adalah merupakan marhalah yang penting, alladhi yarba fi al-afradu al-mukhtarun tarbiyah al-Islam mutakamilah, iaitu untuk membentuk tarbiyah mereka ini, individu-individu yang terpilih, untuk ditarbiyah dengan Islam, untuk mendapat tarbiyah Islam yang sempurnanya. Jadi individu-individu yang telah berjaya melepasi marhalah ta'arif ini adalah bukan semua yang berjaya melepasi marhalah ta'arif ini untuk masuk kepada marhalah takwin.
Dan bukan semua orang yang layak untuk mereka ini masuk kepada marhalah takwin. Tetapi mereka ini mestilah mereka ini yang betul-betul yang boleh duduk dalam marhalah ini kerana mereka ni nak mendidik orang lain. Sekiranya mereka ni tidak mampu untuk mendidik diri sendiri, nak uruskan diri sendiri, nak tak mampu untuk mendidik diri sendiri, bagaimana mungkin mereka ini nak mendidik orang lain. إن الأفراد الذين أصطفوا من مرحلة التعريف لهذه المرحلة منهم أصبح أهلا لأن يكون من دعا وعلى القليل ومنهم من أصبح أهلا لأن يكون من المتفقهين في الدين ومنهم من أصبح أهلا لأن يكون من المتخصصين في نوع من العلم ومنهم إلى الآخر من آنفا. Maksudnya innal afradu alladhina astafu minal marhalat ta'rif, sungguhnya individu-individu ini yang terpilih dalam marhalah ta'rif ini adalah mereka ini untuk masuk kepada marhalah takwin. Minhum asbah ahlan, sesungguhnya mereka ini layak kerana li'anna yakuna minad da'ah, kerana mereka ini mempunyai kredibiliti yang tersendiri. Ba'dal qali wa minhum min asbah ahlan, iaitu antara sebab-sebab yang pertamanya ialah mereka ini merupakan ahli-ahli pendakwah. Lianna yakuna minal mutafaqqihin fid din. Sebab yang kedua ialah kerana mereka ini faqih dalam agama, faham dalam agama. Wa minhum min asbaha ahlan lianna yakuna minal mutakhassisin fi naw'in minal ilmi. Dan yang ketiga ialah kerana mereka ini bukan sahaja mereka ini faham dalam agama, bahkan mereka ini juga bijak dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam politik dan sebagainya. Ta'rif marhalah at-takwin. Ia marhalatu al-i'dad madrus wa takwinu hadaf wa tarbiyatul muwajjahah li'adadi min al-afradi alladhina ihtadzu barnamis marhalat at-ta'rif wa faqa iturahu az-zamani thumma abru ila marhalat at-takwin istiqali wal i'dadi. Iaitu sesungguhnya marhalah ini adalah untuk mempersiapkan para pendakwah ini dalam membentuk objektif yang telah ditetapkan, wa takwinu hadaf wa tarbiyatul muwajjahah li'adadi minal afradi, dan juga mereka ini ditarbiyah untuk ditujukan kepada individu-individu yang terpilih tadi, alladzina istazu barnamij marhalah at-ta'rif, iaitu mereka-mereka yang telah berjaya melepasi dalam marhalah ta'rif tadi. Iaitu tarbiyah ini adalah untuk mereka yang telah berjaya dalam melepasi dalam marhalah ta'rif tadi. Wafaqa itrahu az-zamani, dan juga mereka yang telah menepati tempoh masa yang telah ditetapkan dalam marhalah ta'rif. Thumma abru ila marhalah takwin. Dan kemudiannya mereka ini boleh dimasukkan kepada marhalah yang kedua, iaitu marhalah takwin, listiqali wal i'dadi. Dan seterusnya, wa taqumu hadhihi marhalatu ala istikhlasi al-anasir as-salihah ila nadamami ila hadhihi al-marhalah alladhina yatawassimu fihim al-qudrah ala al-wafa'i bimutatalibat hadhihi marhalah wa tazamatiha wa syurutiha wa adabiha ma'a dammi hadhihi al-anasir ba'duha ila ba'di لتكوين مجموعة قليلة العدد نسبيا تتلقى أنواعا من الدراسات العالمية والعملية والتدريبية والفنية بحيث يؤهلون في هذه المرحلة لأن يكون قادرين على حمل إعباء الجهاد في سبيل الله. وتقوم هذه المرحلة على istikhlas al-anasir as-salihah, di mana marhalah ini akan melahirkan unsur-unsur yang soleh, yang baik, linnadami ila hadhihi marhalah,
dan juga mempraktikkan kepadanya dalam marhalah ini alladzina yatasammu fihim al-qudrah ala al-wafa'i bi mutatalibat hadhil marhalah, iaitu yang mana mereka ini akan menghiasi warna-warna hiasan kudrat dalam memenuhi tuntutan marhalah ini, iaitu marhalah takwin, dan beriltizam watazamatiha, beriltizam wa syurutiha, dan syarat-syarat, wa adabiha, dan adab-adab, ma'a dhammi hadhil al-anasir ba'duha ila ba'di, bersama kumpulan-kumpulan dengan unsur-unsur yang baik, sebahagian demi sebahagian, ditakwinu majmu'at qalilah al-adadu nasbiyan, iaitu untuk membentuk kumpulan-kumpulan yang kecil, tatalaqa anwa'an min ad-darasat al-alamiyah, iaitu dan juga mereka ini perlu melalui pengajian tinggi, ad-dirasat al-alamiyah, pengajian yang tinggi. Lepas tu wal amaliyah, praktikal, wa tadribiyah, cara mengajar, wa fanniyah, teknikal, bihaitsu ya'uhal haluna fi hadhil marhalah, di mana syarat-syarat inilah yang akan melayakkan mereka untuk duduk dalam marhalah, iaitu marhalah takwid ini, kerana li'anna yakuna qadirina ala hamli i'ba'i al-jihad fi sabilillah, kerana mereka inilah telah layak, kerana mereka ini layak untuk berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Wa ala wajhi al-ijmal, idza kan marhalat at-ta'rif bil Islam ta'ahallu al-afraduha lil ilmi bil Islam, fa inna marhalat at-takwid ta'ahallu al-afradiha lil amali bil Islam, wa talzamuha wa talzam biha والانضباط معها والاعتزاز بالانتماء إليه والاستعداد للبذل والتضحية من أجلها. Sesungguhnya marhalah ta'rif ini adalah dengan Islam, ta'ahallu al-afradiha lil ilmi bil Islam, iaitu untuk menjadikan individu-individu ini mengetahui, faham, tahu tentang Islam. فإن مرحلة التكوين تأهل الأفرادها, manakala marhalah takwin ini untuk melahirkan individu-individu, iaitu lil amali bil Islam, yang akan mempraktikkan tentang Islam, wal tazamiha, beriltizam dengannya, wal nadabatiha ma'aha, wal i'tizazi bil intima'iha ilaihi, iaitu berasa kagum dengannya, wal isti'dadi lil bazlu wa tadhiyatu min ajliha, dan juga mereka ini bersiap sedia berkorban jiwa dan raga, dan juga dan lain-lain. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu tahdidu ab'adi al-marhalah, silibus marhalah at-takwin, iaitu yang pertamanya ialah silibus yang pertama ialah ta'miku al-fahmu al-Islam, mendalam kefahaman Islam, ta'miku anwahi al-amaliyah wa tatabakiyah fi at-tadin, mendalami cara amaliyah dan tatbikiyah dalam agama. Dan yang ketiga ialah ta'amiku al-ma'arufu al-ma'arifu was-thaqafatu al-islamiyah, mendalami pengetahuan dan budaya Islam. Yang keempat ialah ta'amiku al-khubrat al-amaliyah al-madaniyah, mengambil pengalaman di medan dakwah. Dan manakala yang terakhir ialah yang kelima, takwinu takhassusat muta'adidah, membentuk perkhususan yang pelbagai. Jadi setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya yang seterusnya ialah saudara Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Mirwadaha bin Abdullah, nombor metrik 055904. Saya akan menerangkan tentang tahdid ab'ad al-marhalah, iaitu ciri-ciri ataupun silibus yang perlu ada kepada marhalah takwin. Yang pertamanya adalah al-bu'd al-awwal ta'miqul fahmi lil Islam, mendalami fahaman Islam. Aqada silatu ilmiyati jayyida بين العضو في هذه المرحلة وبين كتاب الله وسنة ورسوله معناها الواسع الذي تدخل فيه السيرة صلة تمكن من العلم والعمل. Yang pertamanya, kita perlu memantapkan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, serta kita perlu mempraktikkan dalam kehidupan kita dengan menggunakan ilmu tersebut. قد صلة وثيقة ببعض كتاب الفقه الإسلامي ومعايشاتها وتعرف عليها من قرب وكثيرة القراءة فيها وتأميل الدقيق فيما يحتويه من أحكام والنظر الفاحص فيما توصل إليه الفقهاء min ijtihadat. Terusnya adalah kita mengikat hubungan dengan kitab-kitab fiqh Islam dan cuba hidup dengan kitab-kitab tersebut. Ini bermakna kita mendalamilah kitab-kitab Islam dengan bertalaki dengan guru-guru untuk kita memahami kitab tersebut, serta menelaah dengan teliti terhadap ilmu yang terkandung di dalamnya dan memberi tumpuan yang mendalam mengenai fikrah yang dicapai oleh para fuqaha daripada ijtihad-ijtihad tersebut. Seterusnya, uqufu fi dirasati wa mudarisati jayyidah litaqiril Islam fi ba'd haqiqi as-sa'idati wa fi ba'd hukbihi al-habitati ma'a at-ta'rif على أسباب الصعود والهبوط بيادية وموضعية. Dalam maksud ringkasnya, kita perlu belajar dengan mengkaji sejarah-sejarah Islam supaya kita dapat mengambil iktibar daripada perkara-perkara sejarah untuk kita gunakan pada masa kini. البعد الثاني تعميق النواحي العلمية والتطبيقية في تدين. Maknanya di sini yang kedua, mendalami secara amaliyah dan tadbiqiyah dalam agama. Bermakna an yakuna al-a'dha'i fi marhalah takwin amaliyyin tatbiqiyyin fi tadayyun yastati'una bihadha an yakunu نمازي للإسلام في كل قلق يأمر به وفي كل آداب يدعو إليه ويترتب على هذا مزيد من الالتزام بالإسلام في كل ما يأتي الفرد وما يدعو، فذلك هو تكوين الحقيقي للمسلم. وعلى قدر ما يكون المسلمون نماذج للأخلاق الدين وأدابه على قدر ما يحوزون برضا الله في الدنيا والآخرة، وعلى قدر ذلك يكون نجاههم وفلاحهم في معاشهم ومعادهم. Maksudnya di sini, setiap anggota yang ingin melepasi tahap marhalah takwin perlulah mengamalkan dan juga mempraktikkan apa yang sudah dia pelajari dalam agama. Mereka perlulah menjadi ikon kepada orang lain daripada sudut akhlak, adab dan sentiasa istiqamah dengan amalan kebaikan. البعد الثالث تعميق المعارف والثقافة الإسلامية
Maksudnya mendalami pengetahuan dan juga kebudayaan Islam. Al-ilmam الجيد بظروف العالم الإسلامي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية ومن هذا العالم الإسلامي بلده الذي يعيش فيه. Maksudnya, pengetahuan yang mendalam mengenai hal ehwal dunia Islam dari segi sosial, politik, ekonomi dan juga pemikiran. الإلمام الجيد المشكلات العالم الإسلامي والتعرف على أسبابها ونتائجها وتصور الجيد المدروس الحلولها. Maksudnya pengetahuan yang mendalam dengan masalah-masalah yang berlaku dalam negara Islam, mengetahui sebab-sebab berlakunya masalah-masalah tersebut dan kesudahannya serta gambaran penyelesaian yang baik. Seterusnya, ta'rif al-munasib ala al-aqliyat al-muslimah fil alim min haitsu ظروفها مشكلاتها وأحياجاتها وتفكير العمل في دعامها وتقديم العون الكافي لها. Pengetahuan yang mendalam mengenai kedudukan minoriti orang Islam dari segi budaya mereka, masalah-masalah mereka, keperluan mereka dan pemikiran praktikal dalam menyokong mereka dan memberi bantuan kepada mereka. Seterusnya, at-ta'rif al-mulaim ala al-harakat al-islahiyah al-islamiyah fil alim ta'riqa yu'ti al-qubrati والاستفادة ويسهم في تغيير أنسب الوسائل للعمل الإسلامي. Pengetahuan yang mendalam tentang gerakan reformasi Islam di dunia pergerakan yang memberi pelibatan dan menyumbang dalam memilih cara yang paling tepat untuk mengamalkan Islam. Al-bu'd ar-rabi' ta'miqul qubarat al-amaliyah al-midaniyati. Mengambil pengalaman di medan dakwah. الممارسة العملية للالتزام بهذا الدين في كل أمر من أمور الحياة. Mempraktikkan untuk beriltizam dengan agama Islam dalam setiap perkara dalam kehidupan. Al-mumarisati al-amaliyati likulli adab min adabil Islam wa kulli fadilati min fadailuhu. Mempraktikkan setiap adab-adab dalam Islam dan setiap fadilat dalam Islam. Al-mumarisati al-amaliyati lil masyarikati fi idarah usrati min usri marhalah at-takwin. Mempraktikkan dan mengambil bahagian dalam pengurusan keluarga dalam marhalah takwin. Al-mumarisati al-amaliyah al-idarah rihlati min ar-rihlati sawa'i fi marhalah ta'rif atau marhalah takwin. Mempraktikkan dalam menguruskan rihlah atau melancong sama ada dalam marhalah takwin ataupun marhalah ta'rif. Al-mumarisati al-amaliyati al-idarah kutibati atau musyarikati fi idaratuha. Amalan praktikal menguruskan pondok atau mengambil bahagian dalam pengurusan. Al-bu'dul qamis taqassusat muta'addidah, iaitu membentuk pengkhususan yang pelbagai. Antaranya pengkhususan yang perlu dibentuk al-majal amali al-am, mempelbagaikan bidang pengetahuan umum. Al-majal alami, bidang keilmuan Islam. Al-majal da'wah, bidang dakwah. Al-majal al-amal haraki fi da'wah, bidang gerakan dalam dakwah. Al-majal at-tanzimi, bidang pengurusan.
المجال العملي في كل ما له علاقة بالعمل الإسلامي, bidang yang berhubung dengan gerak kerja Islam, al-majal al-idari, dan juga urusan pejabat. Terusnya kita akan pergi kepada tabiatil marhalah takwin wa mutatallibatiha, ciri-ciri dan tuntutan dalam marhalah takwin. Sebelum ini, jika kita pelajari marhalah ta'rif, kebanyakan ciri dan tuntutan dalam marhalah ta'rif adalah berbentuk umum. Tetapi berbeza dengan marhalah takwin, kebanyakan ciri-ciri dan tuntutannya berbentuk khusus. Awalan, tabiatil marhalah, ciri marhalah ta'win. Khususiyatid da'wah, pengkhususan dakwah. Ayyu anna da'wah fi hadhihi al-marhalah khasah la tawajjahu ila umumin nas. Marhalah ta'win ini dia tidak ditujukan kepada orang awam, wala ila kulli min istazawa marhalah at-ta'rif fi itaruha az-zamani al-muttafaqun alaih. Tidaklah ditujukan kecuali mereka yang telah melepasi marhalah ta'rif. Wa khususiyati al-ma'rifah fi hadhihi al-marhalah tu'anni annaha la taqussu 'amatil muslimina li'annahum laysu ahla laha wala qadirina 'ala talaqiha hulu wajhati ilaihim. Khusus marhalah ta'win ini dia tidak dibincangkan secara umum kepada orang biasa, orang umum yang tidak mempunyai keahlian dan tidak berkemampuan bertalaqi jika diterangkan kepadanya. Maksudnya di sini marhalah ta'win ini hanya boleh dipelajari oleh orang yang melepasi marhalah ta'rif. Seterusnya, khususiyatid da'at, pengkhususan guru kepada marhalah takwin. Ad-da'at fi hadhihi al-marhalah laysu ayu da'ati wa innama da'at al-maqsusuna kadhalik ishtazawa marhalah at-tanfiz wa tawfuru lahum min sifati wa min al-araqati fi tarij al-amal al-islami ma yaj'aluhum ahlan lil-khiyam 'ala al-ifrad wa takwinuhum wa tarbiyatuhum fi hadhihi al-marhalah. Guru dalam marhalah ini khusus kepada yang melepasi marhalah tanfiz, cukup sifat dari segi pengetahuan, ma'rifat, sejarah Islam dan layak bagi marhalah ta'win. Seorang guru kepada marhalah takwin perlulah melepasi marhalah tanfiz. Ad'at fi hadhihi al-marhalah hum sufutil 'amilin في الحقل الإسلامي الصفوت من حيث العليم والعمال بل الصفوت في أي مجال من مجالات العمل في هذه المرحلة. Guru hendaklah daripada mereka yang elit dalam bidang Islam, terbaik dalam pengetahuan dan gerak kerja dakwah. Ad'at huna fi hadhihi al-marhala al-mas'uliyah kamilah min عن بناء الشخصية الأفراد بناء الإسلاميا متكاملا من كافة جوانب الشخصية الإسلامية وروحية والعقلية وبدنية والدعوية والحركية وأن لهم ذلك كله إذا لم يكونوا الصفوت بكل ما تحمل كلمة الصفوت من معني. Guru yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam membina sahsiah individu didikan agama yang sempurna dari aspek kepribadian Islam, rohani, mental, fizikal dan gerak kerja gerakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Jahari, nombor matrik 056678. Hari ini saya akan menyambung ciri marhalah takwim yang ketiga, khususiyah al-mad'un, iaitu pengkhususan mad'un.
المدعون في هذه المرحلة كما أشرنا أكثر من مرة. المدعون مخصوصون ودعو لإملية أدفاء, iaitu mad'u yang khusus. Mad'u yang khusus ni dia mesti mempunyai ciri-ciri yang ditetapkan dalam marhalah takwim. Mad'u telah melalui proses pemilihan, menepati ciri-ciri tertentu dan melepasi marhalah takwim. Dalam tempoh tertentu, menepati takwim dan peperiksaan, seterusnya melayakkan seterusnya ke marhalah takwin. Al-mad'una ila hazihi al-marhalah qad asbahu salihina lihamli a'ba'i al-jihadi fi sabilillah, iaitu orang soleh dipilih menjadi mad'u kerana memikul beban jihad dan juga tuntutan dan syarat-syaratnya yang akan dibincangkan selepas ini. Marhalah dari segi organisasi dan pentadbiran adalah munfahatu ala kulli man yuridu ay yushariku fi marhalah aw yashamu fiha bijahdi mimman hum di marhalah at-ta'rif. Marhalah ini merupakan sambungan dari marhalah ta'rif, dan sesiapa pun boleh memasuki marhalah ini dengan syarat hendaklah menguasai marhalah ta'rif terlebih dahulu. Yang ketiga, marhalah at-ta'rif munaghliqu ala mukhtitina wa munazmina wa mudirina makhsusina, iaitu kita nak kenal pasti cara aplikasi apa yang kita belajar kepada manusia dan bukan manusia. Dia ada 3 kat sini. Tahdid al-ihtiyajati al-bashariyah huna anna tahdid al-ahdafi huna tajdidi al-madi izmani lil marhalah, iaitu marhalah ini mengambil satu tempoh masa yang sangat lama. Seterusnya mengenal pasti keperluan manusia dan bukan manusia. Dan yang ketiga, mengenal pasti tujuan dan cara. Marhalah yang seterusnya ialah khususiyah al-amal, iaitu pengkhususan pekerjaan. Yang pertama, huwa amalu khasi fi majali al-ilmi wal ma'rifah, pengkhususan terhadap amalan pada segenap ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, huwa amalu khasi fi majali at-tatbiqi wal mumarisah, iaitu pengkhususan terhadap amalan yang merangkumi aspek penerapan dan praktikal. Seterusnya, huwa amalu khasi fi majali fiqh ad-da'wah wa fiqh al-harakah, pengkhususan terhadap amalan penguasaan terhadap fiqh dakwah atau gerakan harakah. Yang terakhir, huwa amalu khasi fi majali al-istidadati al-khasah, pengkhususan terhadap amalan amalan persiapan khas. Tajuk yang seterusnya iaitu tuntutan marhalah. Sanian mutadlibati al-marhalah. Terdapat beberapa perkara dalam marhalah ini. Alif, ahliyah al-marhalah nafsiha, iaitu ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang ahli marhalah. Ba, ahliyah ad-di'ah hazihi marhalah. Ada 4 sifat, iaitu as-sifati al-khuluqiyah,
as-sifati al-ilmiyah, as-sifati al-imliyah, dan yang keempat as-sifati al-qiyadiyah, marhalah nafsiha, iaitu yang pertama annaha marhalah masbukah bima yamhidulahu, iaitu ia merupakan sambungan daripada marhalah marhalah sebelumnya, iaitu marhalah ta'rif. Yang kedua, annaha marhalah malhuqah bima tamhidulahu. Marhalah ini merupakan kaitan dengan marhalah sebelum ini. Yang ketiga, annaha marhalah tathasu bitaksifu, iaitu ia merupakan satu penilaian hasil daripada marhalah yang dipelajari sebelum ini. Yang keempat, annaha marhalah tawilah al-madi. Siapa yang memasuki marhalah ini, dia perlu mengambil masa yang lama untuk menguasai marhalah ini. Dan yang kelima, annaha marhalah zati ahdafi aksaru tamuha, iaitu kita mempunyai matlamat yang besar dan tak dapat dan mustahil dapat menguasai dalam masa yang singkat. Ahliyah ad-di'ah hazihi marhalah as-sifati al-khuluqiyah. Sifati khuluqiyah di sini adalah wara', wa huwa munzilatu a'la minas salahi iza la yakfa fi haula'i ad-di'ah as-salahi wahdahu. Wara' ni adalah peringkat yang tinggi bagi orang yang beriman. Maksud wara' ni adalah sikap wara' ini ialah sikap berhati-hati terhadap sesuatu perkara syubhah kerana takut terjerumus kepada perkara haram. Orang yang wara' sangat mengambil berat soal haram. Okay. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wara' ni terbahagi kepada 4 peringkat, iaitu yang pertama bagi peringkat orang awam, mereka tidak melakukan perkara yang haram. Peringkat yang kedua iaitu tidak melakukan perkara yang syubhah. Yang ini adalah peringkat orang yang soleh. Yang ketiga, tidak melakukan perkara yang halal tetapi dikhawatiri atau dibimbangi membawa kepada perkara haram. Ini adalah peringkat orang muttaqin. Yang keempat, berpaling, yakni meninggalkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut terpakai, meskipun sesaat umur perkara tidak membawa kepada faedah, walaupun perkara itu tidak membawa kepada yang haram. Ini adalah peringkat orang yang siddiqin. Sifati khuluqiyah iaitu al-ikhlas. Ikhlas ni merupakan salah satu syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa dan juga harta kamu, tetapi dia melihat kepada hati dan amalan. Yang ketiga, wa haqiqah al-ikhlas al-tabra min kulli ma dunallah, iaitu
Hakikat ikhlas maksud di sini kembali atau berbalik atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat pembentang saya sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Wawan bin Amir, nomor matris 055916. Okey, baiklah. Jadi seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini pada sifat khuluqiyah yang ketiga, iaitu sabar. Okey. Jadi sabar ni artinya tahan menempuh sesuatu yang sukar dan sabar atas mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar juga adalah merupakan salah satu daripada tangga-tangga ibadat menurut ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ia merupakan darjat dan tangga ibadat yang paling agung. Jadi di dalam Islam sabar ada 3 peringkat. Yang pertama sabar terhadap ketaatan, yang kedua ialah sabar terhadap kemaksiatan, yang ketiga ialah sabar terhadap ketentuan dan musibah. Okey, jadi baiklah. Jadi sabar ni ada 3 jenis. Yang pertama ialah sabar billah, wa huwa al-isti'anatu bihi wal i'tiqad bi annahu huwa alladhi yamnahu sabran. Yang mana bermaksud sabar dengan Allah, iaitu meminta pertolongan dan beriktikad bahawa Allah saja yang boleh memberi kesabaran dengan kita. Contohnya ketika kita meminta kesabaran dalam menempuh ujian dalam hidup ini. Yang kedua ialah as-sabrullah, wa huwa an yakuna al-ba'itsu 'ala as-sabr, wa huwa mahabbatullah wa iradatu wajhahu wa atabiru ilaihi, yang mana bermaksud sabar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan beri kesabaran kepada kita. Jadi yang ketiga ialah wasabaru ma'allah, wa huwa an yakuna 'abdu ma'a maradallah dinan wa dunya, sabaran nafsahu yaduru ma'al haq haitsu dar, iaitu bermaksud sabar bersama dengan Allah. Yakni apabila kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk dunia ataupun dalam bentuk ujian agama kita sendiri, maka Allah akan selalu mengiringi kita dalam kebenaran. Okay. Jadi sifat khuluqiyah yang keempat pula ialah al-ithar. Yakni secara bahasa, ithar adalah sifat yang mendahulukan kepentingan yang lainnya daripada kepentingan diri sendiri. Yakni seseorang yang mempunyai sifat ithar ini rela berkorban untuk kepentingan yang lainnya. Mereka juga dikatakan rela menahan haus, lapar, bahkan juga rela mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan dan maslahat yang lebih besar. Ithar adalah sifat para solehin, yakni orang-orang soleh yang memiliki jiwa-jiwa yang besar. Jadi kalau kita dapat tengok contoh pada masa sekarang ialah kepada guru-guru kita sendiri, di mana mereka ni sanggup berkorban masa, waktu makan dan waktu bersama keluarga mereka untuk mendidik para pendakwa, untuk melahirkan para pendakwa zaman ini. Okey, jadi sifat yang kelima pula ialah sifat tawadhu, yang mana secara istilah tawadhu adalah perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati dan tidak angkuh. Tawadhu juga merupakan lawan dari takabur ataupun sombong. Menurut Syekh Ahmad, tawadhu merupakan sifat mulia yang lahir dari kesedaran terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tawaduk ni menyadari bahawa harta, ilmu dan kecantikan semuanya merupakan kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kesemua ini tidak pun ternilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sifat yang keenam ialah ihsan, yang mana ihsan pula ialah lawan kepada kalimah al-isa'ah, yakni berbuat jahat. Ihsan bermaksud berbuat baik kepada manusia dan menghindari daripada melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Menurut Imam An-Nawawi, ihsan akan mendorong seseorang agar sentiasa ikhlas dalam beribadat dan mengerjakan ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang sifat ilmiah wa sifat amaliyah. Majmu'ah thaniyan sifat ilmiah. Jadi kepada seorang pendidik ataupun kepada seseorang murabi, mereka perlu menguasai sifat ilmiah,
Jadi antara sifat-sifat ilmiah tersebut, yang pertama ialah an yakuna min ahli nazar fid din, yakni mempunyai kebijaksanaan, kecerdikan dan kepakaran dalam bab-bab agama. Yang kedua pula ialah an yakuna min ahli fiqh bil islami, yakni mempunyai kepakaran dalam bab hukum hakam Islam. Yang ketiga pula ialah an yakuna min muhtamin bitarbiyati al-islamiyah, iaitu yang ketiga pula mempunyai ilmu yang seiring dengan tarbiyah, yang mana apabila mereka menyampaikan ilmu, mereka tidak menyampaikan semata-mata ilmu tersebut, akan tapi mentarbiyah juga hati para uh, para mad'u yang dididik tersebut. Okey, seterusnya ialah majmu'ah salisan, iaitu sifat amaliyah yang perlu ada kepada seseorang murabbi ataupun pendidik. Yang pertama ialah an yakuna min ahlil qadratu 'alal amal was sabr 'alaihi, iaitu mampu beramal dan bersabar serta istiqamah yang yang kuatlah, yang kuat. Jadi yang kedua ialah an yakuna min ahli sabiqatu wal khabaratu fil amal wal islami munazziman, iaitu orang yang mempunyai pengalaman uh, tentang kerja-kerja dakwah. Jadi para murabbi ni ataupun pendidik mestilah mempunyai pengalaman dalam bidang-bidang ataupun gerak kerja dakwah. Yang ketiga ialah an yakuna min ahlil qadratu ala tahlili wat tarkib wal istintaj, yakni mampu untuk menyelesaikan dan menyusun sesuatu permasalahan serta bijak untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan tersebut. Okey, seterusnya sifat al-qadayah, al-qiyadiyah, sifat al-qiyadiyah. Okey, majmu'ah rabi'ah, sifatul qiyadiyah, yakni sifat kepimpinan yang perlu ada kepada seseorang murabbi ataupun pendidik. Yang pertama ialah qadratu ala qiyadatu al-akharin, yakni mampu untuk membimbing orang lain. Yang kedua ialah qadratu ala jam'ul sufuf, yakni mampu untuk menggabungkan barisan tentera. Yang ketiga pula ialah an yakuna qadiran ala tazwim al-khilafat, yakni mampu untuk meleraikan ataupun meleraikan pergaduhan di antara dua pihak. Yang keempat ialah qadratu alal muakibatu mutaghayyirat, iaitu mampu untuk menyesuaikan diri dalam sesuatu keadaan dengan cepat dan dengan cepat. Yang contohnya apabila seseorang murabbi ataupun pendidik itu walaupun ditempatkan di pedalaman maupun di bandar, maka murabbi tersebut cepat untuk membiasakan diri ataupun menyesuaikan diri dengan sosial budaya dan kehidupan masyarakat di tempat tersebut, agar apa? Agar dakwah yang disampaikan dapat berjalan ataupun agar proses dakwah yang disampaikan dapat berjalan dengan cepat dan dapat diresapi oleh para mad'u dengan lebih mendalam dan difahami. Okey, yang kelima ialah an yakuna da'iyatu qadiran ala tarsyih, yakni mampu untuk membina ataupun melahirkan pelapis kepimpinan. Yang keenam ialah qadratu ala tauris, yakni sama dengan nombor 5, iaitu mampu untuk menjadi pelapis kepada pemimpin. Jadi kesimpulan daripada marhalah takwin ini, yang pertama ialah dapat para murabbi pun pendidik ni dapat untuk mendalami secara lebih mendalam tentang fahaman Islam. Yang kedua ialah dapat mengamali secara amali ilmu-ilmu dan mempraktikannya dalam kehidupan serta mempraktikkan tarbiyah dalam kehidupan. Yang ketiga pula ialah dapat mendalami budaya Islam. Yang keempat ialah dapat mengambil pengalaman dalam bidang kerja dakwah. Dan akhir sekali ialah dapat membentuk lebih ramai ataupun marhalah takwin ni tujuan utamanya adalah untuk melahirkan para murabbi ataupun pendidik-pendidik yang akan dapat melahirkan lebih ramai pendakwah pada masa hadapan. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.